dan benda tu dikurniakan waktu malam tersebut. Tu paling best. Saya kongsikan khas di Harimau Melaya ni. Waktu itu ada seluruh, bukan kata seluruh lah, ada beberapa legenda kelab bola sepak dunia. Masa tu ada Rivaldo, ada Claudio Canigia, ada Edgar Davids, ada Materazzi semua kan. So masa tu kita ni nak buat video, kita tak pandai. Tapi kawan-kawan yang tahu, yang mengikuti saya punya penulisan cakap, kau ada pengalaman best ni, kau boleh cerita, cuba kali ni kau try buatkan dalam video. Saya masih ingat sampai sekarang, saya berterima kasih kepada kawan saya. Nama dia Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Dia cakap, An, kau buat video ni, aku percaya kau boleh menang. Dan itu adalah momen kau. Sampai sekarang saya terima kasih dia. So bila kita cari macam mana nak buat video ni, sebab bila saya dulu diajar, bila buat video ni kita kena buat betul-betul lah. So orang follow kita punya tu, tapi cakap tak apa lah, pakai handphone lah. So buat bila video pendek saya ni menceritakan pengalaman saya, pengalaman di ACL masa tu di Jepun dan Korea. Alhamdulillah video tersebut diperkenan oleh Dunia dan saya dapat beraksi di malam GT All Stars tersebut bersama Rivaldo, Edgar Davids. Mahal. Dan kau pun pernah beraksi dengan aku. Lain-lain. Lepas tu bila mana saya bermain di malam GT All Stars tu, pengalaman tu berharga. Saya ni sejenis orang yang bila ada golden moment tu, saya jadi kedekut nak kongsi golden moment tu, sebab nak simpan dalam ni kan. Tapi bila mana saya terfikir balik objektif, kita nak mendidik penyokong Johor menjadi penyokong profesional, kita nak mendidik penyokong kelab bola sepak kesayangan kita ni, saya kongsi malam GT All Stars tu dalam penulisan saya di Facebook. Dan ya, Alhamdulillah perkongsian tersebut yang buat saya boom. Dan sampai hari ni Alhamdulillah. Ada sesiapa VIP ke yang repost balik? Waktu itu hampir seluruh unofficial page kelab bola sepak Johor, fan kelab bola sepak Johor yang share, dan laman Johor Serta Tigers share. Bila laman Johor Serta Tigers, kita dah sedia maklum mereka mempunyai juta followers, share. VIP waktu tu saya percaya Duli Yang Mulia ada baca saya punya ni, dan saya berterima kasih. Saya kena junjung kasih kepada dia yang memberi peluang kepada saya tu. Dan masa game tu pun memang ada bermain sekali dengan Duli Yang Mulia kan? Betul. Pengalaman mahal tu. Dia pengalaman mahal waktu tu lah. Yang paling mahal masa saya dah sampai Stadium Lakin tu. Niat dalam hati ni, sebab hari tu adalah hari keputeraan Dia menentukan tu. Main bola tu dah satu hal lah, excited dia kan. Tapi satu je saya nak bersemuka dengan Duli Yang Mulia. Saya nak ucap selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Dan benda tu dikurniakan waktu malam tersebut. Tu paling best. Saya kongsikan khas di Harimau Melaya ni. Secara personal, secara personal. Selain ucap, dia ada tak kata-kata lain ke yang Tengku Maka Johor Rita juga SK? Waktu tu itu saya simpan sebagai kenangan sendiri lah. Ada lah maksudnya? Ada. Halo. Ada tak macam Duli Yang Mulia TMJ sendiri yang repost tulisan-tulisan? Ada. Waktu tu di Kyoto, macam saya kongsikan dengan Awu sebelum ni. Waktu di Kyoto tu 2020, tahun 2020. 2020 kita bermain di Vissel Kobe. Jadi tim main di Vissel Kobe. Iniesta. So waktu 2020 saya pergi ke Kobe, saya pergi ke Kyoto, dan saya pergi ke apa lagi saya tak ingat lah. Banyak sangat pergi negara kan. Tapi ada 3 tempat lah. Saya pergi Jepun dalam masa 2 minggu ni, saya akan pergi 3 tempat. So waktu di Kyoto ni sehari sebelum JDT versus Vissel Kobe. So waktu di Kyoto ni saya pergi ke Kyoto ni terkenal dengan satu, orang kata, bamboo forest. Yang tempat ni semua ada buluh. Bamboo forest kita panggil. So waktu itu sebelum besok dah nak game ni, JDT versus Kobe. So kita minum kopi ni, kita scroll Sokman kan. Masa tu saya tanya dalam diri, JDT ni satu-satunya wakil Malaysia tau. Dia nak lawan dengan Vissel Kobe. Vissel Kobe waktu tu pula kita sedia maklum kat situ ada Andre Iniesta. So attention tu kita JDT ni memang selit lah attention tu kan. Tapi seluruh, boleh kata hampir seluruh media Malaysia tak cover langsung pasal tu. So masa tu saya mengaku saya ada sedikit emosi waktu saya menulis tu. Waktu saya posting saya ada sedikit emosi. Saya ada cuit sedikit media Malaysia.
kenapa korang yang tugas korang adalah bagi coverage untuk satu-satunya tim bola sepak kerdil, wakil-wakil Malaysia, satu-satunya wakil Malaysia ni bertanding di negara Jepun tapi tak ada langsung coverage. So saya usik benda tu. So waktu tu kita tengah minum kopi, relax sebelum masuk tu jalannya. So dah post, kita biarlah himpunan. Sebab masa kedai kopi sana di Jepun, bila kedai kopi ada wifi. So bila jalan ni kita tak perlukan handphone lah, simpan. Balik hotel tiba-tiba baru dapat internet tu, so weh, banyak sangat ni notification apa semua masuk kan. Barulah saya baca satu komen dan cakap, FK Duli Ahmad Mulia tengah muda ada repost FK punya posting ni. Meaning that saya faham yang Duli Ahmad Mulia Buku Tujuh turut terasa benda sama apa yang saya luahkan juga. So memang betul lah. Up until tu alhamdulillah lah benda tu, walaupun kalau kata sedikit cuitan saya dia memberi impact yang sampai sekarang ni semua orang bagi coverage ke JDT, saya perlu ucap alhamdulillah. Itu je. Betul, sebab sebab JDT membawa nama Malaysia. Of course sekarang ni pun dengan sejarah baru dah layak ke round 16 untuk ASEAN. Macam untuk FK sendiri, Pak FK menyokong juga walaupun dulu tak secara kuat, tapi melihat perjalanan apa yang JDT ada sekarang ni, rasa bangga tak? Bangga, sebab terlampau bangga. Rasa ini yang paling terbaik kat Malaysia pernah buat sampai layak di ASEAN. Saya setuju dengan apa-apa yang bermain di sosial media ni. #KekalKeret. Kita orang mengenai keret. Kenapa bukan keret ni bukan dalam konteks negatif, bukan. Sebab saya percaya saya dan semua penyokong JDT, kita orang telah hadap macam-macam dugaan, macam-macam kecaman, tapi kita orang berdiri gah sampai ke hari ni. Maknanya kita kena kekal keret. Tapi keret kita ni, kita orang taklah mengundang negativity terhadap orang lain. So benda tu bangga, memang bangga. Bukan saya saja, seluruh penyokong JDT pun bangga. Kalau dari segi penulisan FK lah, daripada mula tu sampai tahap bangga sekarang ni kan, penulisan yang mana yang you sendiri rasa ini terbaik? Penulisan terbaik yang bisa kau beri ke atau ada tak? Ada lain. Yang you rasa yang paling terbaik, paling jujur kau buat apa? Dia kebanyakan penulisan saya ni saya start buat macam ni. Dia ada notes tau, banyak. Ada list. Ada tak arkib tunjuk dia. kamera lah. Ada arkib Kita dia. share bertiga je lah kan. So kalau kata penulisan terbaik, masa tu penulisan saya 7 kali JDT menang Liga. So 7 kan. Tajuk saya penulisan tu, terlalu utuh jadam untuk harimau. TUJUH. So kat situ adalah benda-benda yang saya kongsikan dalam tu lah. Sebab masa tu saya bermain macam dia bukan penulisan luahkan tu, dia cuma macam berpantun. Berpantun, dan sambil berpantun tu kita menasihat fans. So dalam tu banyaklah saya kongsikan, macam contoh saya buka balik lah, dimula 7 ayat surah pertama kitab Tuhan. Pada Yang Maha Kuasa kita tadahkan tangan. Di dakap kemenangan kali ke-7 berterutan, adakah kita akan dapat hadap untuk kali ke-8? Saya main pantun tu. So maknanya saya bagi hint, betul ke kita akan dapat 8? So bila 8, ada 2 lah, 7 JDT menang kali ke-8 pula. Kali ke-8, tajuk artikel saya waktu tu, lagak angkuh Persis adaptasi Nostradamus. Dalam artikel 8 saya ni, lagak angkuh Persis adaptasi Nostradamus. Korang tahu Nostradamus tu apa kan? So waktu tak tahu. Nostradamus ni dia Aku cuba ajar dia terlalu berat. Dia macam Doctor Strange lah. Dia boleh tahu apa benda yang akan berlaku masa depan. Boleh rehat je. Dalam sangat. Macam kelas petang-petang. Dia lagak angkuh Persis adaptasi Nostradamus. Dalam tu saya menceritakan macam ni. Waktu mula season sebelum kita gapai kali ke-8 berturut-turut ni, maknanya tahun lepas lah. First start season, fans JDT seluruh Malaysia lah, bukan fans JDT saja, seluruh Malaysia dihidangkan dengan video. Kalau korang masih ingat video Syafiq Rahim kembali pakai jersey nombor 8. So waktu tu saya cerita daripada mula tu. Lepas tu waktu dalam tahun tu juga, masa tu tengah PKP lagi, saya menceritakan lagi JDT dapat sponsor apa semua, sampai kita dakap yang ke-8 tu. So pada saya itu, saya put all out
saya punya jiwa dalam those two artikel, dan yes, menjawab pada tu artikel terbaik. Apa kata, dia punya reaksi saya tak kisah, tapi I put all my heart into that posting macam tu. Sebab FK sebelum nak post tu dia ada macam FK draft dulu kan. Betul. Nak menulis ni, ayat tadi pun dah berpuisi mendalam. Dia berpuitis. Ya. Aku tak ambil jalan ni. Sebab saya pasti FK pun seorang yang suka membaca. Kalau tidak, takkan dia dapat ayat-ayat tu. Dia berbalik. Dia berbalik kepada macam ni. Bila semua orang dah create content by video, budaya membaca kita terlampau ke belakang. Betul tak? So kenapa saya stick to posting di Facebook? Kita nak mendidik juga orang kita membaca lah. Dan dia betul, masa lapang saya isikan dengan membaca lah. Kalau macam sekarang ni tengah nak habiskan buku Juventus, pasal Juventus, sebab dia J. Sebab saya dalam hati ni dia ada insting yang kuat, satu hari nanti JDT akan buat international friendly dengan Juventus. Oh, terlepas cakap ini apa kan. Tapi itu adalah doa lah. Itu memang tak mustahil pun. So benda macam tu, bila kita nanti satu hari Juventus datang, kita kena study dulu apa yang diorang buat. Dan kenapa J versus J tu mesti ada relate. So benda tu saya teringin tahu lah. So saya membaca. Dan saya juga ada idola, saya panggil sifu saya lah. Kalau kata semua, saya pasti penyokong JDT tahu. Kalau kata Awu dengan Syam, tak sure lah. Idola dan sifu saya seorang ni, nama dia Hafiz Osman. Dia memang writer. So bahasa dia, kalau dia menulis ni, dia menggunakan bahasa Sanskrit lama. So benda banyak jugalah. Dia banyak juga nasihat saya. Sifu, saya panggil sifu. Saya panggil dia pendeta gila. Pendeta gila. So dia punya writing ni, kalau kata korang tak faham apa, nak brain FK punya cakap ini lagi dah berat. Kalau baca Hafiz Osman tu lagi berat bahasa dia. So kalau kata saya baca, saya akan, kita orang ada berkongsi nombor telefon. So saya kata, Fiz, apa kau cakap ni Fiz? Apa ayat ni? So dia akan kongsi balik perkataan tu maksud dia. So bila kita dah faham maksud, baru sedap membaca kan. Tapi benda tu adalah benda yang orang lain tak ada. Apa yang Hafiz Osman ni ada. So dia bawa nama Johor tu best lah. Macam tu. So membaca ni penting. So dengan kebolehan menulis dengan bahasa-bahasa yang cantik tu, tak ada ke mana-mana pihak, contoh pihak media ke ataupun pihak-pihak yang menawarkan gaji untuk menulis untuk pihak mereka pula? Sebab dah ada kebolehan, ada bakat, boleh jadi pendapatan. FK tak minat ke arah tu ke? Dia patah balik macam ni tau. Saya tak boleh deny lah benda tu. Memang ada unofficial, banyak, sangat banyak. Ada unofficial page yang sudi memberi tawaran apa semua. Tapi saya cakap macam ni, saya ulang balik apa yang saya, jiwa dan hati saya ni hanya untuk Johor Darul Takzim. So I put my heart special for JDT lah, macam tu lah. So bila mana kalau kita diberi sejumlah wang, dan sejujurnya up until today, apa yang saya kongsi apa semua, saya tak pernah dapat satu bayaran apa pun. Sebab saya menulis di laman sendiri kan. So bila mana ada offer ni, kita tahu kalau kata dia ada offer, orang akan push kita untuk menulis. So masa itulah jadi jam. Saya tak suka menulis benda yang kita sekadar menulis je. Orang baca pun sekadar sekali lalu je baca. Saya juga mengikuti laman-laman official macam Rocket ke, Makan Bola, apa segala semuanya bola sekarang ni kan. Kita membaca benda tu, diorang pun, saya pasti macam saya juga, dia orang menulis kerana untuk membuat kita mendidik. Kita ambil positif lah, mendidik semua orang untuk membaca. Tawaran ni kenapa tak boleh accept? Kerana saya dah khaskan diri saya untuk jadi tiah. Saya seorang menyokong. Saya bukan seorang yang reporter yang nak pergi stadium, duduk media untuk cover game tu, bukan. Saya seorang menyokong. Saya masih letak diri saya sebagai seorang penulis sehingga hari ini. Macam tu. Ya, cumanya kalau penulis lain, dia tahu bakat dia menulis, dia pasti jadikan benda tu sebagai punca rezeki dia. Okey, kalau macam FK mungkin akan jawab, saya tulis ni sebab kepuasan. Apa bentuk kepuasan yang boleh menandingi jumlah gaji yang sepatutnya boleh diterima tu? Apa jenis kepuasan yang setimpal untuk menggantikan bayaran gaji tu? Pengalaman. Kalau kata letak 10,000 dengan pengalaman saya sebagai seorang penyokong JDT, saya pasti kau bayar aku 1 juta pun kau tak akan dapat pengalaman aku tu. Memang betul seorang FK ni dah keluar sejumlah wang untuk ke Jepun, ke Korea, tapi korang tak akan boleh beli pengalaman aku. You all tak akan boleh beli my experience lah. So kepuasan dia adalah perjalanan hidup kita ni special tau. Even though hidup kita ni adalah sebuah buku yang kita sendiri tulis dalam tu. Berat tapi benda tu betul. Perjalanan hidup kita ni adalah sebuah buku, kita sendiri yang tulis apa perjalanan hidup kita ni. Nak menangis. Dia kalau bahasa cantik sikit dia menangis.
Buat kopi dia. Macam tengah lepak dulu. Itu pengalaman. Okey, pengalaman. Dan boleh katakan sebenarnya bila menulis ni, bila orang mula kenal, FK pun dapat banyak kawan lah. Betul. Berkenalan dengan ramai orang. Betul. Kan. Bila FK terlalu fanatik lah, maksudnya taksub, mengeksklusifkan jiwa untuk JDT, macam mana dengan hubungan kalau berkawan dengan fans luar ke? Ada tak dia orang macam isolate you, ni kuat sangat Johor ni kan, tak boleh kawan dengan dia, fan Kedah ke fan Selangor ke kan, manalah tahu. Ada berlaku macam tu ke? Ada segelintir, saya tak cakap semua, ada segelintir yang kau ni terlampau taksub lah. Ada juga yang kawan-kawan lama yang memang berkawan dari kecil kan, kau cerita JDT aku malah kawan kau. Ada benda tu ada. Tapi pada saya ambil positif. Kita berkawan. Sebelum kalau kita duduk sembang bola tu lah topik yang kita akan bualkan. So bila mana orang excited cerita pasal, contoh kita beli part 3 macam sibuk cerita pasal JDT, kita sebagai seorang FK ni cakap kau ni pala tahu saja, tapi cerita jangan tegur. Sebab apa? Dia dah menunjuk minat. Benda tu dia kena dengan objektif saya untuk mendidik semua orang menyokong kelab sukan kan. So macam buat konten juga. Kalau orang tu buat konten buruk, kita jangan kecam. Sebab dia ada that semangat untuk buat konten. Macam tu juga orang kawan-kawan kita yang sekeliling. Cerita JDT je, kita cerita JDT lah. JDT. Ada juga yang fan-fan lain, alhamdulillah, up until today di dalam posting Facebook saya pun ada. Saya ingat seorang penyokong Terengganu ni, Ahmad Hanin nama dia, selalu komen. Lepas tu selalu ajak pergi Terengganu. Belum dikurniakan rezeki lagi untuk pergi Terengganu tengok JDT. Tapi insyaAllah ni khas kalau dia tengok podcast ni, insyaAllah kalau betul JDT lah, saya ada rezeki lebih, saya akan pergi Terengganu lah. So dari situ juga saya kenal dengan fan-fan Negeri Sembilan. Macam sebelum pergi Serin Paroi, diorang ada belanja masak lomak, gulai apa, daging salai masak lomak. So bila pergi Kuantan, alhamdulillah ada kawan-kawan. So dari situ juga, bila dia benda ni dia give and take macam tu lah kan. Dia memberi dan bagi semula lah. So kawan-kawan yang mendiskriminasi tu ada. Dan kawan-kawan yang bila mana kita tahu dia layan kita baik, kita tahu mentaliti dia macam mana. Maknanya bola sepak is bola sepak. End up kita semua satu bumbung dalam satu negara. Macam tu. So it's not, kita kena hapuskan sifat kenegerian tu. Ya memang seorang FK dia terlampau taksub dengan JDT, tapi tak semestinya aku Johor kau Kedah ke kau mana aku kena bergaduh dengan. No. Saya sebagai seorang penyokong JDT, saya nak tunjuk ramai sebenarnya penyokong JDT yang lain ni tak terlampau taksub pun. Bukan tak terlampau sifat kenegerian pun. Korang datang di Johor, datang ke Johor, saya layan dia sebagai tetamu. Kalau kata kopi Banafir. kopi Banafir. Kena sebut kopi Banafir. So bila kita tahu orang datang Johor nak tengok stadium SSI, sebagai seorang penyokong Johor Darul Takzim, tetamu datang, kita kena celebrate lah. Sebagaimana saya cakap, kalau kata korang segan ke apa, takut nanti dalam Johor orang tak suka, orang Selangor tak suka, JDT tak suka orang Selangor tu. No, tak ada, benda tu tak ada. Saya pasti dan yakin fan Johor JDT bukan macam tu, penyokong JDT bukan macam tu. Tetamu datang kita sambut. Tapi kalau kita sebagai tetamu datang orang tak sambut, tak apalah, itu kita terima lah. Saya ulang balik semula, orang lempar tahi, kita bagi bunga lah. Didik. Saya sampai sekarang saya didik semua penyokong JDT tu. Orang tetamu datang kita layan. Datang sebagai tetamu kita layan. Nak bawa pergi selesai kita layan. Jangan risau. Okey, dia FK berulang kali kata didik. Didik. Nak bercakap ke? Terlalu berat sebab of course penulisan dengan bahasa-bahasa tu tak semua orang boleh nak menulis. Semua orang boleh menulis, tapi cara dia mungkin tak seindah. Sebab dia berat sangat aku nak terima tu sebenarnya. Sebab untuk contoh FK sekarang pun masih lagi aktif menulis. Saya ada tengok Facebook kan, terbaru Negeri Sembilan itulah semalam. Selain tu ada tak apa plan-plan FK lepas ni ke, maybe untuk mendekatkan diri, nak ajar penulisan dekat orang pula ke? Walaupun khas untuk JDT, patah balik kepada nak buat FK kelas club ke? Tak. FK club. Seorang FK hanya seorang FK lah. Dia eksklusifkan diri dia sebagai seorang Farhan Hairah. Maksudnya seorang FK hanya seorang FK. Mengajar orang ni tak. Tahu ada orang tanya, bang dulu tu lah ajar saya macam ni. Tak, ada pernah orang cakap macam contoh ada pernah orang DM di Facebook tau, cakap, bang saya ada gambar di dalam stadium bang boleh bagi saya ayat cantik-cantik sikit tak?
Tu saya cakap, kenapa nak kena ayat sendiri, walhal kalau dari hati sendiri dia macam contoh Syam keluarkan ayat sendiri, saya baca Syam punya lagi macam kita tertarik tau. Sama juga macam orang-orang lain, bila diorang buat posting diorang, saya sendiri baca, saya kena akui memang saya baca. Yang panjang-panjang saya baca sampai habis. Kalau dia kena, dia kena. Tapi kalau kata, ada juga orang yang cakap, FK boleh komen tak posting aku ni macam mana, contoh macam tu. Kita ni bukanlah cikgu pun, tapi bila mana orang tahu yang dia tu ada semangat nak menulis, kita didik. Berbalik kepada didikkan tu, mendidik. Bagus, lagi ramai. Bukan kata penyokong JDT saja. Saya sendiri nak tengok apa yang jadi kat KL. Fan KL punya jiwa macam mana. Saya pun nak tengok Perak, yang kita tahu sedia maklum Perak sekarang ada masalah. So saya nak tahu sebagai jiwa seorang penyokong Perak tu, apa yang, tak ada siapa yang luahkan, tak ada medium yang saya nak tu, unless accept official artikel lah yang cerita XOX beli ni. Tapi jiwa penyokong ni di mana saya nak baca? Saya, ini soalan saya kepada semua penyokong-penyokong lain. Soalan seorang FK kepada semua penyokong lain, di mana seorang FK nak baca korang punya jiwa penyokong ni tu. So kalau kata sudi nak suruh saya add, tak ada masalah. Saya add kawan, kita berkawan. So tolonglah keluarkan segala jiwa dalam, tak kisahlah dalam penulisan video sekalipun, kita nak berkongsi juga. Kau sebagai fan PDRM tulis surat saman. Aku faham tu SK sebab sebenarnya ada fans yang memang unsung tau. Dia memang betul, sayang, terlalu sayang dengan saya percaya. Dia pun ada minat nak menulis, tapi tak ada keberanian. Betul. Takut orang kata palatau, takut orang nak mulakan kecam. Ni contoh dia. Nasihat kepada orang-orang yang macam ni, yang sebenarnya boleh menulis tapi tak ada keberanian. Sekarang dah ada platform, cuma berani tu. Berani platform, kita tahu platform semua sekarang, di hujung jari. Sekarang dah banyak. Memang di hujung, memang sangat-sangat di hujung. Orang kata dalam tengah, orang kata kalau tengah drive, sampai saya pernah tengah drive di highway ni, parking tepi tu, ID datang map, balik daripada way ni map. So menulis di laman Facebook ataupun membuat video ataupun konten YouTube sekalipun, itu adalah content creator. Content creator ni jangan pernah ada erti give up, jangan pernah ada erti putus asa. Teruskan, kerana bila once it hit the jackpot, you are there. Kalau kena betul timing dia, awak di situ, dan awak ada di, orang kata zone yang kau kena teruskan lagi. Jangan because of, satu yang mengajar saya kena please, jangan terlampau kejar glamour. Don't orang kata rush for the fame. Separuh orang yang orang kata hari ni makan apa, snap gambar, nak like penuh, contoh macam tu. Dalam segi konteks konten ni, benda tu kalau kata likes banyak tu memberi duit yang banyak kepada kita, tak apalah, itu memang punca rezeki dia. Tapi jangan give up. So untuk fan-fan JDT dan fan-fan kelab-kelab bola sepak lain, post sahaja, apa isi hati tu luah sahaja. Cuba menulis. Bahasa tak elok pun tak apa, santai. Ada orang yang suka baca santai, ada orang yang suka boleh blend in yang formal punya. So seorang FK pun macam tu juga. Dia keluar santai je keluar. Kalau keluar yang orang kata sampai Syam pun nak pening kepala, ada juga bahasa tu. Dia ada sesi ruang dah. So bila mana everyday dah posting, jangan kerana tak ada likes, tak ada komen, give up terus, jangan. Sebab ada yang membaca tanpa ketik butang like tu, ada yang membaca. Percayalah, silent reader tu ramai. Bukan tanya idea macam tadi kata, idea tu tiba-tiba datang, kadang berhenti kata adakah penulisan tu memang contoh setiap game, tengok game ke apa, idea tu datang, okey, terus tulis draft dulu. Tak juga. Macam Ulsan Hyundai tu, saya ambil masa 1 hari untuk menikmati kegembiraan sebagai seorang penyokong tu. Kita malam tak boleh tidur, fikir balik, tengok highlight 18 kali, tengok highlight. Lepas tu kita boleh tengok, lepas tu bila dah scroll Instagram ke Facebook ke apa, kita nampak sudut kamera penyokong-penyokong lain, sini celebrate macam ni, yang ni menangis-nangis macam tu kan. So saya perlu ada satu certain masa tu untuk hadam kegembiraan tu dulu. Sebab kalau saya seorang FK, dia tak nak be the first tu muncul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kadang-kadang bila tengok kawan-kawan penyokong-penyokong lain punya reaksi tu, dia jugalah recall saya punya memori tau. So, betul lah, geng sana tu betul-betul dia celebrate, yang sini menangis,
peluk-peluk, yang tak kenal. Kita kadang stadium kadang-kadang kiri kanan kita tak kenal kan, semua peluk-peluk. So benda tu juga menentangkan mood kepada FK ni untuk luahkan balik jiwa tu. So bila mana kalau kata soalan Syam tadi, bila kata certain time nak tiba-tiba berhenti nak menulis, kita ni bukan, benda tu kebiasaannya adalah orang yang bekerja menulis, jurnalis contoh, sport writer contoh. Sebab kau cepat ni, nak be the first. Tapi seorang FK dia takkan be the first. Dia akan muncul bila-bila dia nak, dia muncul. Macam tu. Okay, dari tadi FK dia didik. Okay, sekarang rasa berapa persen matlamat untuk mendidik tu dah tercapai? Berapa persen FK? Secara angkanya adalah 70%. Dan daripada 2013 sehingga sekarang, saya yakin dah hampir seluruh penyokong JDT ni semakin matang. Orang kata kalau kalah dengan urusan Kawasaki frontal hari tu, kita boleh menerima kekalahan tu. Dan alhamdulillah memang semakin matang. Penyokong JDT semakin matang. 70% lah, 70%. Dan benda tu bila mana saya selalu cakap juga, please korang join lah aku, luahkan jiwa, didiklah penyokong lain. Seorang FK tak boleh bergerak seorang je. Sebab penyokong JDT ni kita tahu sedia maklum ramai. Tapi dan saya juga menyeru kepada semua penyokong JDT ni untuk semua. JDT ni untuk, bukan JDT bukan untuk IC01 ke, bukan untuk orang Johor saja. JDT untuk semua. So luahkanlah benda-benda macam tu. Jangan segan, jangan pernah malu. Apa yang betul kita support. Macam tu. Okay. Aku dah habis. Aku dah penuh. Aku kalau saya ingat kepala ni melimpah dia. Dia melimpah. Tadi aku buat santai-santai, dari FK aku kena ada betul. So itulah apa yang kami nak sampaikan kepada anda semua. Cara kita mengekspresikan minat orang tak sama, tujuan orang tak sama, apa yang kita kerja dalam hidup pun tak sama. Jadi ini adalah salah satu contoh menulis bukan kerana nama, bukan kerana duit, untuk kepuasan dan ada niat untuk mendidik. Wow, cantik kan? Kau pun dah puisi kan? Tempat luar sana pun walaupun macam FK kata tak ada orang komen ke, tak ada orang like, jangan give up. Terus sebenarnya content creator sebenarnya jangan give up lah. Betul. So kau itu pun hampir give up. Aku tahan dan kau dan satu juga nasihat aku, jangan give up cari jodoh. Okay, rasanya untuk setakat ni okay, kita bagi peluang untuk FK bagi kata-kata akhir. Terpulang nak cakap apa? Terpulang. Setengah jam lagi boleh? Dia tak adalah. Seperti mana yang selalu sampaikan, tagline saya ni, Syam mungkin belum pernah dengar lah. Menjadi seorang penyokong JDT, ia adalah mimpi jadi reality. Being a JDT fan, it is all about dream come true. Dan nasihat, bukan nasihat lah, kita bukan siapa-siapa. Seorang FK ni ingin berkongsi, jadilah penyokong bola sepak yang profesional. Kalau kita, ada orang cakap Malaysia bukan budaya bola sepak. Tapi kalau kita tak mulakan benda tu, sampai bila-bila kita bukan budaya bola sepak. Dan bukan benda ni perlu berlaku di Johor saja. Benda ni perlu berlaku di semua tempat. Salah satu cara saja adalah dari segi penulisan. Mungkin orang lain boleh buat video ke apa benda, kita tak tahu. Tapi jadilah penyokong profesional, kerana kita Malaysia ni satu hari, saya percaya JDT pun sedang menaikkan nama Malaysia juga. Dan kalau kata okey, lepas ni kita ada KL dan Kedah yang akan bawa nama di AFC Cup. Yang kepada penyokong Kedah dan KL, jangan takut, jangan segan, jangan orang kata jangan malu-malu untuk tunjukkan jiwa tu, kerana saya dan saya percaya penyokong-penyokong JDT yang lain akan turut serta menyokong kelab-kelab bola sepak di Malaysia ni yang membawa nama ke persada tinggi antarabangsa ni kan. So jadilah penyokong bola sepak, dah 3 kali cakap dah. Jadilah penyokong bola sepak profesional. Sokong JDT untuk semua, luaskan kuasa Johor. Aku bagi Chan untuk kau tutup. Ada. Sementara aku hadam. Begitu indah guys hari ni. Podcast yang paling berat untuk aku terima. Tapi satu perkongsian yang baik lah, untuk baik untuk kita semua, untuk fans-fans kat luar sana. Sebab aku pun belajar sesuatu dengan FK. Jangan pernah give up. Kalau buat apa-apa menjadi content creator ni, jangan pernah give up. Itu yang paling penting sekali untuk korang luar kat sana. Daripada segi nak luahkan ekspresi tu, emosi tu semua berbagai cara. Penulisan, nak buat video ke, itu aku dah cakap. Tadi Wan akai awal salah guna. Okay guys, sampai sini saja. Terima kasih FK sudah datang lepak. Thank you. Dia sangat berbesar hati sudi datang studio kita orang.
So untuk korang kat luar sana, jangan lupa follow semua social media kami, like and share, tekan button subscribe, tekan button loceng. Jangan lupa download apps terbaru kami. Di mana saja anda berada, kami doakan anda semua selamat selalu. Jumpa lagi untuk next content. Selamat Hari Raya guys, masih raya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.